Okey, kita sejarah Islam bagi STPM penggal yang kedua dari tahun 500 hingga tahun 1918. Okey. Kita berada dalam tema yang pertama, masyarakat, pemerintah, pertahanan dan perhubungan luar. Okey, topik kita hari ini adalah 1.7, pertahanan dan pembukaan wilayah. Okey. Dalam topik ini kita ada subtopik 1.71, 1.72, 1.73. 1.71 adalah jihad, yaitu menjelaskan pengertian jihad. 1.72 adalah berkaitan dengan peperangan, di mana pelajar harus mampu menguraikan etika dan strategik peperangan dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad dan juga Khalifah Al-Rashidin. Okey, boleh faham? Okey, hari ini kita akan lihat topik 1.72, iaitu peperangan, di mana dalam kelas yang lepas kita telah pun melihat apa dia? Kita telah pun melihat etika peperangan dalam Islam. Okey. Iaitu tidak digalakkan pilihan terakhir. Peperangan seharusnya menjadi pilihan terakhir. Kalau perang dilakukan, ada beberapa etika yang perlu diamalkan oleh tentera Islam. Okey, tujuan membenarkan perang adalah untuk mempertahankan diri dan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Okey. Jadi etika peperangan ini boleh dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu sebelum, semasa dan selepas perang. Okey. Boleh faham? Dan dalam kelas yang lepas kita telah lihat dengan panjang lebar semua penerangan berkaitan dengan etika peperangan. Okey. Okey. Hari ini kita akan masuk ke topik strategik peperangan dalam Islam. Okey. Pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rashidin. Okey. Ketika zaman Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq tidak mempunyai organisasi ketenteraan yang khusus dan tidak ada orang tetap yang menguruskan hal pertahanan dan ketenteraan. Ini adalah keadaan pada zaman Nabi Muhammad dan juga Khalifah Abu Bakar. Sebabnya waktu ini kerajaan Islam hanya satu, iaitu bertumpu di Madinah. Boleh faham? Okey. Angkatan tentera Islam dibentuk apabila keadaan memerlukan dan mereka tidak dibayar gaji. Maksudnya di sini, kalau berlaku ancaman musuh nak berperang, barulah tentera itu akan ditubuhkan. Kita panggil ad hoc. Okey, habis situasi tersebut tak perlu dah. Okey. Dan mereka tidak dibayar gaji, cuma akan menerima habuan daripada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini kita kenalinya sebagai ghanimah.
Mereka berperang secara sukarela dengan niat berjihad pada jalan Allah. Okey. Yang ni adalah keadaan atau situasi pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah Al-Rashidin yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, kemudian pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, organisasi ketenteraan telah diwujudkan dan semakin berkembang. Antaranya diwujudkan Al-Diwan. Al-Diwan ialah daftar tentera. Jadi bila kamu didaftarkan sebagai tentera, kerajaan akan tahu berapa banyak jumlah tentera yang ada. Membahagikan tentera kepada dua kategori, iaitu tentera nizami. Tentera nizami ialah sepenuh masa dan tentera sukarela dan memperkenalkan pembayaran gaji dan allowance. Okey. Jadi terdapat dua jenis tentera pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Macam hari ni pun kita ada polis, betul? Lepas tu kita ada polis bantuan. Polis bantuan ini biasanya akan menerima gaji berdasarkan allowance sekiranya mereka di arah bertugas. Dalam peperangan, penyusunan tentera Islam adalah berdasarkan sistem berbaris. Sistem berbaris ni kita panggil sebagai Al-Saf, yang diasaskan oleh baginda Nabi. Sebagai contoh, ini dah masuk strategik ya. Yang tadi kita lihat adalah perkembangan atau situasi berkaitan dengan organisasi ketenteraan pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar, dan perkembangannya yang berlaku pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Pada zaman Nabi Muhammad, penyusunan tentera adalah berdasarkan sistem berbaris Al-Saf. Contoh, Perang Badar, tentera Islam dibahagikan kepada dua barisan, iaitu barisan hadapan terdiri daripada tentera pejalan kaki dan penunggang kuda bersenjatakan tombak, pedang dan perisai. Manakala barisan belakang terdiri daripada pasukan pemanah dan perisai. Biasanya yang mana akan perlu kuat? Yang depan ke yang belakang? Yang mana biasanya akan kuat? Kalau yang kuat semua kamu sudah hantar ke depan, mereka mati cepat. Yang belakang lemah, biasanya akan menerima kekalahan. Betul? Kalau kamu lihat zaman ini, senjata yang ada bukan macam sekarang boleh tembak 1 kilometer berapa ratus meter. Faham? Kamu terpaksa berhadapan dengan musuh dalam satu jarak yang terdekat. Kalau kamu nak dapat gambaran yang sebenar kaedah peperangan zaman dahulu menggunakan senjata rifle, kamu tontonlah filem Patriot. Patriot lakonan Mel Gibson, di mana yang tu bercerita tentang perang kemerdekaan Amerika Syarikat. Jadi biasanya barisan depan akan rebah dulu. Rebah yang tinggal, barulah kekuatan akan dibawa masuk. Jadi barisan depan ni biasanya potensi untuk terkorban lebih tinggi berbanding dengan barisan hadapan belakang. Tapi belakang mesti kuat. Boleh faham? Sebab mereka yang depan ni akan memecahkan dulu benteng pertahanan. Bersenjatakan tombak, pedang dan perisai. Kamu tengok ada tak benda ni boleh serang dalam jarak jauh? Tak. Manakala barisan belakang barulah terdiri daripada pasukan pemanah dan perisai. Sistem Arif, ARIF pula diperkenalkan apabila bilangan tentera Islam bertambah, iaitu tentera Islam dibahagikan kepada kelompok kecil yang mengandungi 10 orang tentera dan diketuai oleh seorang Arif.
Okey, sekarang sudah ada satu kumpulan-kumpulan yang ada tentera. Ini bila jumlah tentera Islam bertambah. Sistem arif pula diperkenalkan apabila bilangan tentera Islam bertambah, iaitu tentera Islam dibahagikan kepada kelompok kecil yang mengandungi 10 orang tentera yang diketuai oleh seorang arif. Okey, ini adalah keadaan. Okey, jadi apa strategik yang digunakan? Al-Saf. Di mana digunakan? Perang Badar. Kemudiannya sistem yang seterusnya ialah sistem arif. Okey. Sekarang kita masuk di zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula, iaitu dalam perang Yarmouk. Y-A-R-M-U-K. Tentera Islam telah disusun menggunakan sistem Al-Qurdus. Okey. Yang ditiru daripada sistem penyusunan tentera Byzantine. Byzantine ialah tentera Rom Timur, betul? Setiap Qurdus, unit. Okey, Al-Qurdus ialah unit. Mengandungi antara 300 hingga 600 orang, iaitu terdiri daripada pasukan berkuda, pemanah dan tentera biasa. Setiap unit, ya. Pada peringkat awal, tentera Islam hanya terdiri daripada tentera darat sahaja. Tentera laut mula ditubuhkan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan dan diteruskan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Maksudnya, zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar, zaman Umar, tentera Islam hanya setakat tentera darat. Apabila Khalifah Uthman mengambil alih, diwujudkan tentera laut. Tentera laut ini kemudiannya diteruskan kepada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Okey. Tentera Islam mempunyai senjata dan alat kelengkapan perang busur ke busar sebenarnya? Busur dan panah, pedang, tukul besi. Tukul besi ini diwarisi dari Parsi, kapak, menjanik atau alat melontar, kereta kebal, Al-Dabbaba nama dia, baju besi, perisai, parit dan kuasa semula jadi dan haiwan. Okey. Ini adalah senjata atau kelengkapan tentera Islam. Kemenangan tentera Islam dalam setiap peperangan berpunca daripada pelaksanaan pelbagai strategi bagi menewaskan musuh. Sama ada strategi yang digunakan, sama ada cara bertahan, menunggu ketibaan musuh, atau menyerang mengikut situasi dan keadaan. Macam kamu main bola, dapat nak terus skor gol, kadang-kadang pertahanan lemah, musuh dapat, pihak lawan dapat jaringkan gol, betul? Setengah pasukan dia akan main defensif. Dia tahu dia tak boleh jaringkan, dia cuba habiskan masa supaya gol tak dapat dijaringkan. Okey, macam tu juga dalam perang pun kadang-kala saja diserang, kadang-kadang bertahan, kadang-kala menunggu musuh yang datang dan serang. Okey, dan serangan mengikut situasi dan keadaan. Antara strategi yang digunakan, okey, kamu catat zaman Nabi Muhammad dan pemerintahan Khulafa Al-Rashidin ialah menguasai tempat strategik.
Okey. Tempat strategik sangat penting ya. Kaedah bertahan, menempatkan pasukan pemanah di atas bukit, menempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Sebab mereka boleh lihat dengan jelas dan terbuka, boleh serang dari kawasan tinggi ya. Kaedah penyamaran, mementerai perjanjian persahabatan dengan musuh, strategik mengepung dan lain-lain. Jadi apa yang penting di sini, strategik peperangan yang digunakan pelbagai. Boleh faham? Bukan satu strategik sahaja. Okey, apa yang disenaraikan di sini adalah antara strategik yang telah digunakan. Okey, kita masuk dengan lebih detail. Menguasai tempat strategik. Okey, menguasai tempat strategik. Okey. Kaedah ini merupakan satu cara di mana tentera Islam akan menguasai tempat strategik seperti menguasai kawasan puncak air. Ini akan menyebabkan pihak musuh akan terputus bekalan air sehingga memaksa pihak musuh menceroboh kubu pertahanan tentera Islam. Boleh faham? Jadi kaedahnya kamu dah kawasan puncak air itu kamu dah bina kubu yang kuat. Boleh faham? Kamu dah kuasai. Jadi bila musuh nak datang, dia kena masuk ke dalam kubu yang kuat tersebut. Biasanya apa yang akan berlaku? Habislah. Betul? Macam kamu pun. Masuk STPM terus ambil akaun ekonomi pengajian perniagaan. Boleh tak? Kamu pun tahu strategiknya memang akan memakan kamu juga, betul? Macam tu juga. Okey. Yang ni, bila kamu masuk ke kubu yang kuat, biasanya kadar kamu mendapat kekalahan tu lebih tinggi. Risiko kebarangkalian. Kaedah ini telah memberi kemenangan kepada tentera Islam seperti dalam perang Badar tahun 2 Hijrah dengan tentera Quraisy Mekah. Walaupun tentera Islam hanya 313 orang sahaja, berbanding tentera Quraisy Mekah berjumlah 1000 orang. Lebih kurang 3 kali ganda. Tetapi mereka, iaitu tentera Quraisy Mekah, tewas. Boleh faham? Okey, jadi kaedah yang pertama apa dia? Menguasai tempat strategik. Contoh perang ialah perang Badar. Apa yang tempat strategik tersebut? Iaitu kawasan puncak air dikuasai. Boleh faham? Seterusnya, kaedah bertahan. Yang ini kita panggil defensif. Kamu tak serang, kamu bertahan saja. Okey? Menyebabkan musuh terpaksa serang dan akhirnya mereka yang akan letih dahulu. Okey. Kaedah ini mula dilakukan apabila seorang sahabat, iaitu Salman Al-Farisi, mencadangkan sebuah parit digali bagi melindungi kota Madinah daripada serangan musuh Islam. Okey. Kaedah ini digunakan oleh Nabi Muhammad ketika perang Al-Azab atau juga dikenali sebagai perang Khandaq, Khandak, iaitu tentera Islam ketika itu hanya 1000 orang untuk berhadapan dengan tentera musuh seramai 10,000 orang. Parit telah digali untuk menghalang tentera musuh memasuki kota Madinah
dan tentera Islam hanya bertahan dalam kota sahaja. Boleh faham? Maksudnya mereka tak keluar daripada Madinah cari musuh dan serang, tak. Okey? Oleh kerana pihak musuh tidak pernah lagi menghadapi taktik ini, telah menyebabkan keadaan pertahanan musuh menjadi huru hara. Okey? Ribut yang diturunkan oleh Allah telah memecah belahkan tentera musuh, dan kebetulan waktu itu berlaku ribut telah membantu kemenangan tentera Islam. Boleh faham? Yang ini parit, jangan kamu fikir parit depan rumah kamu. Okey, mereka bina parit, duduk dalam tu, kamu boleh memanah, masuk balik. Faham? Musuh pun tak tahu kamu bergerak ke arah mana. Faham? Okey. Ini kaedah bertahan dah. Okey. Kaedah pertama, menguasai tempat strategik. Yang kedua, kaedah bertahan. Strategik yang ketiga digunakan ialah menempatkan pasukan memanah di atas bukit. Okey. Menempatkan pasukan memanah di atas bukit. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad telah menggunakan strategik meletakkan pasukan pemanah di kawasan tinggi, iaitu Bukit Uhud. Jadi nama tempat perang Uhud ni berdasarkan nama Bukit Uhud. Bagi memberi perlindungan kepada pasukan infantry. Infantry ni apa dia? Yang jalan kaki yang bergerak. Jadi, bila orang nak serang, biasanya dia, kalau dalam tentera moden, dia bawa senapang patah tu kan, yang pendek tu. Bila mereka ni terdedah kepada risiko lebih tinggi, sebab mereka ni akan bergerak ke hadapan. Jadi, tentera yang berada memanah di atas pula akan serang ke tentera musuh, dan mereka membolehkan mereka bergerak lebih pantas. Boleh faham? Sebab tentera musuh dia kena fokus ke serangan dari atas ataupun depan. Mereka akan jadi confused. Okey. Strategik ini nyata-nyata telah berjaya mengalahkan musuh, iaitu pasukan memanah tentera Islam diketuai oleh Abdullah bin Zubair, berjaya dengan mudah mengalahkan tentera musyrikin Mekah yang diketuai oleh Khalid al-Walid. Okay. Akibat tidak mematuhi arahan ketua, akhirnya tentera Islam telah kalah dalam perang Uhud. Ekoran mereka meninggalkan kedudukan di atas bukit untuk memungut rampasan perang. Tentera musuh telah mengambil kesempatan untuk menyerang balas sehingga tentera Islam kucar kacir. Perang Uhud, puncak kekalahan ialah apa dia? Tidak patuh pada arahan Nabi Muhammad. Okey. Sebab mereka dah rasa menang, tak sabar nak kutip harta rampasan perang, akhirnya kesudahan lain. Mereka telah tinggalkan posisi mereka. Okey. Ada sebarang soalan setakat ni? Ada sebarang soalan? So, kita ada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Sebab kita di sini tidak berfikir tentang kemenangan. Uhud sebenarnya kalah. Tetapi strategik yang digunakan adalah menempatkan pasukan memanah di atas bukit. Kalau strategik itu dipegang sampai akhir-akhir, kalau tentera Islam itu dia patuh pada arahan, mereka tak meninggalkan
posisi mereka dah tentu menang. Tapi masalahnya di puncak kemenangan itu mereka jadi nak kutip harta rampasan perang, mereka tinggalkan posisi mereka, menyebabkan mereka kalah. Okey? Tapi strategik yang digunakan ialah menempatkan pasukan memanah di atas bukit. Ada sebarang soalan? Kaedah yang keempat ialah kaedah penyamaran. Okey. Zaman moden kita panggil spy, undercover. Okey. Dalam kaedah ini, seorang tentera Islam dihantar untuk menyawar bagi merisik maklumat dari tentera musuh. Okey. Ketika perang Khandaq atau Azab, seorang sahabat iaitu Nu'aim bin Mas'ud telah dihantar untuk memecah belahkan benteng pertahanan serta kekuatan tentera Quraisy dan Yahudi, yang akhirnya menyebabkan berlaku pertelagahan sesama mereka. Tentera yang menyamar ini juga akan melapor kekuatan dan kelemahan musuh yang bakal dihadapi oleh tentera Islam. Okey. Jadi apa yang dia buat, memang dia kerjanya spy. Dia tengok benteng mana kuat, kat mana kuat dan sebagainya. Dia buat laporan. Kaedah ini digunakan sampai hari ini. Nabi Muhammad terlebih dahulu akan bermesyuarat dengan para sahabat sebelum berhadapan dengan musuh. Begitu juga dengan tindakan Nabi Muhammad yang hanya memakai pakaian biasa, menunjukkan bahawa baginda ingin kelihatan sebagaimana tentera biasa. Okey. Padahal Nabi Muhammad adalah panglima utama dalam perancangan. Mereka tak tahu. Okey. Boleh faham? Ini kaedah penyamaran yang juga digunakan dalam perang Khandaq. Okey. Strategik yang seterusnya ialah mementerai perjanjian persahabatan dengan musuh. Okey. Yang ini berlaku perjanjian Hudaibiyah yang kemudiannya apabila Quraisy Mekah melanggar akan berlaku pembukaan semula kota Mekah. Okey. Kita lihat. Perjanjian persahabatan dengan musuh juga merupakan salah satu strategik perang seperti perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad dengan pihak Quraisy Mekah. Pada peringkat awal, para sahabat mempertikaikan tindakan baginda kerana menerima syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah. Yang cikgu dah bagi tahu dulu betul, perjanjian itu agak berat sebelah sebab pemuda Mekah yang memihak kepada Madinah perlu dipulangkan semula. Manakala pemuda Madinah yang memihak kepada Mekah tidak perlu dipulangkan semula. Mekah di sini tentera bukan Islam waktu tu dan Madinah ialah kerajaan Islam. Okey. Walau bagaimanapun baginda tetap menerima syarat perjanjian tersebut kerana baginda dapat menjangkakan bahawa kemenangan akan berpihak kepada Islam nanti. Okey, strategik yang digunakan iaitu mementerai perjanjian persahabatan. Akhirnya pihak Quraisy telah mencabuli syarat perjanjian tersebut. Ini telah memberi peluang kepada baginda Nabi dan tentera Islam yang berjumlah seramai 10,000 orang untuk bertindak balas dan berjaya membuka kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Okey.
Dapat? Ada sebarang soalan berkaitan dengan mementerai perjanjian persahabatan dengan musuh? Okey. Strategik yang keenam, tidak mengejar musuh yang lari ke sempadan mereka. Mereka tak kejar musuh tu sampai nak bunuh, tangkap musuh, tak. Nak lari tu biar dia lari. Faham? Okey. Tentera Islam dilarang mengejar musuh yang lari ke sempadan mereka. Juga merupakan salah satu strategik yang digunakan oleh tentera Islam seperti larangan oleh Nabi Muhammad sewaktu perang Mu'tah. M-U-T-A-H. Strategik ini juga diteruskan oleh pemerintah Khulafa al-Rashidin. Okey. Tindakan ini dilakukan bagi mengelak tentera Islam terperangkap dengan strategik musuh yang akan mengorbankan lagi banyak nyawa atau syuhada. Antara yang terkorban dalam perang ini ialah Jafar bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha. Okey. Jadi kalau kadang-kadang tentera musuh tu lari itu sebenarnya bukan dia benar-benar nak takut, atau kalau dia nama umpan atau perangkap. Okey. Strategik yang ketujuh. Strategik mengepung dan menyerang secara bertubi-tubi. Ini adalah strategik yang ketujuh. Dalam perang Taif, tentera Islam telah menggunakan strategik mengepung dan menyerang secara bertubi-tubi ke atas pertahanan musuh yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Melalui kaedah ini, tentera Islam akan mengepung kota atau sesuatu kawasan buat seketika sehingga berjaya memutuskan bekalan makanan dari tempat musuh dan bertindak melancarkan serangan. Bila kena kepung, mereka tak boleh bergerak dah. Terbatas, boleh faham? Okey. Kemudian apa yang mereka akan buat? Memutuskan bekalan makanan dari tempat musuh dan bertindak melancarkan serangan. Semasa perang ini, Nabi Muhammad juga memaklumkan kepada penyokong Bani Thaqif bahawa kebun mereka akan dibakar seandainya enggan menyerah diri serta tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Ini dalam perang apa? Perang Taif. Strategik digunakan ialah mengepung dan menyerang secara bertubi-tubi. Okey. Buat 7 perenggan. Setiap satu strategik. Markah penuh ialah 20. Kamu takkan gagal. Faham? Cuba hafal semua ni ya. Perang satu lawan satu. Yang ni one by one lah. Okey. Strategik yang ke-8. Strategik perang satu lawan satu merupakan satu lagi kaedah yang digunakan oleh tentera Islam dan juga bangsa Arab lain sebelum berperang secara besar-besaran. Okey, maksudnya sebelum perang besar-besaran oleh anak-anak buah tentera lain, awal tu satu demi satu. Kaedah ini sebenarnya akan menyemarakkan lagi semangat para pejuang lain seperti mana yang digunakan ketika perang Badar. Okey. Kaedah ini digunakan dalam perang Badar. Dalam perang ini, 3 orang sahabat Nabi telah keluar untuk mencabar 3 orang Quraisy sebelum berlakunya perang secara besar-besaran. Boleh faham?
Okey, tidak semestinya kamu guna satu strategi untuk satu perang. Dalam satu perang, mungkin digunakan 2-3 strategi. Sebab tu nama perang kerap berubah. Kerap berulang sama, tetapi strategiknya lain. Okey, sebab sukatan kamu mahukan apa dia? Etika dan strategik peperangan dalam Islam. Kita bincangkan strategik sahaja. Okey. Seterusnya, yang ke-9. Strategik yang ke-9. Merahsiakan jumlah musuh. Merahsiakan jumlah musuh. Bagi menjaga moral tentera Islam supaya tidak terjejas ketika berperang, kaedah merahsiakan jumlah sebenar musuh telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Okey. Kalau kamu nak apply satu kerja atau kamu nak apply ke universiti ataupun kamu apply saja lain, betul? Katakan 20,000 orang mohon untuk jawatan yang sama, terus 20,000. Takkan saya nak dapat, kamu punya motivasi akan down, betul? Macam tu juga, bila jumlah musuh tu kita bagi tahu, katakan tentera Islam 300 orang, yang musuh tu 2,000, 3,000 orang. Mesti automatik motivasi itu akan jatuh. Baik, tak bagi tahu jumlah musuh. Okey, jadi kaedah ini juga digunakan oleh Nabi Muhammad. Okey, kaedah ini juga akan dapat merangsang perjuangan para sahabat untuk berjuang bermati-matian demi agama, diri dan negara. Okey, kaedah yang strategik yang ke-10. Okey, yang seperti telah diterangkan di awal tadi, iaitu Al-Saf. Menyusun tentera berasaskan sistem Al-Saf. Okey. Okey, menyusun tentera berasaskan sistem Al-Saf. Mengikut kaedah ini, tentera Islam dibahagikan kepada beberapa barisan atau saf, bergantung kepada jumlah tentera yang ada. Barisan pertama biasanya diletakkan tentera berjalan kaki infanteri dan diikuti oleh pasukan pemanah. Tentera berkuda pula dijadikan tentera sokongan untuk menguatkan lagi jentera serangan dan memantapkan benteng pertahanan. Okey. Ini kaedah strategik yang ke-10. Setiap satu strategik kamu tulis dapat 2 markah pun dah 20 markah dah. Membina bandar atau pusat tentera. Di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beberapa bandar atau pusat tentera telah dibina seperti di Iraq, Syam, Mesir dan kawasan lain berhampiran sempadan bagi mengelakkan pencerobohan pihak musuh. Macam di Malaysia pun, hari ini kalau kamu lihat, dia akan ada markas tentera tertentu, betul? Yang besar. Macam Lumut, kita ada yang tentera laut. Okey, walaupun tempat-tempat lain ada, akan ada satu yang besar. Kalau udara kat mana? Ada. Yang cikgu tahu Batut ada satu. Okey, dia akan ada. Pusat tentera ini akan dilengkapi dengan kubu atau benteng pertahanan di samping memperluaskan dakwah Islamiyah dan mempergiatkan lagi aktiviti ketenteraan di kawasan berhampiran. Tentera-tentera ini akan sentiasa menjalani latihan dan tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan lain.
Sebab waktu ni Khalifah Umar Al-Khattab, okey, yang sudah mewujudkan Al-Diwan, daftar tentera, ada tentera sepenuh masa. Boleh faham? Okey. Jadi tentera sepenuh masa ni tak boleh melibatkan diri dalam kegiatan lain. Macam hari ni pun kalau tentera dia ada IC lain, betul? Tentera dengan polis. Menggunakan hello. Hela ni ialah dia macam tipu-tipu sikit, betul? Dia tu hela lah. Dia biasanya orang panggil licik sikit. Untuk menimbulkan perasaan takut dan gerun pihak musuh, tentera Islam mestilah kelihatan dan kedengaran hebat. Itu sangat penting, betul? Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi Muhammad telah memerintahkan tentera Islam supaya menyalakan unggun api yang banyak dan dipacakkan di tanah atau diikat pada pokok kayu. Dari jauh kamu nampak banyak unggun api, dia nampak macam mana? Satu jumlah yang cukup besar. Ini telah menakutkan musuh dan mereka telah berundur kerana menyangkakan unggun api itu ialah jumlah tentera Islam. Okey, yang ini berlaku semasa pembukaan kota Mekah. Nabi Muhammad juga telah memerintahkan supaya peralatan perang digilat supaya berkilat dan boleh memantulkan cahaya untuk menakutkan musuh. Rambut tentera Islam yang beruban juga dihitamkan supaya musuh menyangkakan tentera Islam kesemuanya muda dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Okey, sebab tu penampilan tentera tu penting. Kalau kamu tengok polis dengan tentera, kadang-kadang kalau kamu tengok polis tu, betul ke dia ni polis? Dia boleh jadi macam tu, betul? Biasanya fitness dia orang, cara penampilan, semua tu akan bagi satu image, satu gambaran kepada kamu. Kalau kena kat dia satu penampak pun kamu boleh pengsan. Dia akan ada satu image, betul? Macam tu juga strategik yang digunakan. Kesimpulan, dengan adanya strategik dan taktik peperangan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, telah menguatkan kedudukan pemerintahan dan pentadbiran Islam di Madinah. Kekuatan dan keunggulan tentera Islam telah menyebabkan Islam dapat berkembang luas di semenanjung tanah Arab. Strategik dan taktik yang digunakan oleh tentera Islam adalah berkonsepkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian kaedah ini telah digunakan oleh pemerintah Khulafa Al-Rashidin, terutama oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Ini telah membawa perkembangan Islam keluar daripada semenanjung tanah Arab seperti ke Palestin, Parsi, Afrika Utara dan Syria. Okey. Ada sebarang soalan? Kita telah tamat strategik peperangan dalam Islam. Ada berapa strategik? 12. Kalau hafal 6 pun dah cukup, tak gagal. Kalau nak cemerlang, hafal 12 semua. Faham? Tak detail pun tak apa. Tulis strategik, tulis nama perang apa yang dibuat. Dapat 2 markah, 1,5 markah pun 12 markah tu dah 12. Betul? Markah penuh ialah 20. Okey. Harap kamu mampu menjawab dengan baik kalau soalan ini keluar.